ay bi'ahum wa kana'isahum wa hadha bid'atun li'annahu lam yaf'alhu alaihi salam wa fihi muwafaqatu ahli alkitab. Ini maknanya dia nak cerita pendapat yang pertama yang anda sebut tadi. Dan mereka kata bid'ah, Nabi SAW tak buat lagu tu. Dan ini makna kita menyerupai dengan orang ahli kitab Yahudi dan Nasara yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini. Qala Syaukani, Syaukani berkata, hadis ini terdapat di dalamnya mukjizat yang nyata, kerana Nabi SAW menceritakan perkara yang akan berlaku. Sobek masjid dan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan perhiasannya telah berlaku dengan meluas sekali di kalangan raja-raja dan pembesar-pembesar di zaman ini, kata dia. Zaman dia tu di Qahirah, Syam dan Baitul Maqdis, dengan mengambil harta orang ramai secara zalim. Dan mereka membinanya dengan cara yang indah lah, dalam bentuk yang indah lah masjid-masjid itu. Ini disebutkan intaha. Sekian diambil dari Syaukani. Wal hadis yadullu ala anna tashyid al masajid bid'atun. Hadis ini menunjukkan bahawa tashyid masjid-masjid itu adalah bid'ah. Tetapi ada diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah at-tarkhis fi dhalik, yang keharusan, kebenaran, boleh, kebolehan ataupun keharusan tashyid masjid, buat tinggi, kemah, boleh. Wa qala Badr bin al-Munayyir, dia kata, apabila orang telah meninggikan rumah-rumah mereka, benda menghias rumah mereka, maka adalah sesuai dilakukan begitu juga terhadap masjid-masjid, untuk memeliharanya daripada dipandang hina dan rendah, nampak lekeh masjid itu. Dan dia bantahlah mana pendapat orang yang kata tak boleh tu. Sebab apa? Kalau kita nak terima orang kata tak boleh, orang yang larang tu, dengan maksud menggalakkan orang ni ikut cara salaf dari segi tak mahu perhiasan, tak mahu sobek-sobek sangat, itu betul, kita boleh terima tu. Tetapi kalau kerana takut hati orang ni mana terganggu dengan sebab perhiasan tadi, itu tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab tidak jelas waktu tu. Apakah semua orang, setiap orang mana akan terpesona dengan tiar dia, dengan ukiran dia? Apakah begitu? Bagi orang yang mengatakan harus kita buat kemah masjid, comel masjid ni, dia kata ketika berlaku pengubahan pada masjid-masjid ni, ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mana tidak bantah pun. Tidak bantah pun. Kalaulah tak boleh, mesti mereka bantah. Kalaulah kita nak guna istilah bid'ah pun, maka ini termasuk dalam bid'ah mustahsanah. Bid'ah molek, tak ada apa. Sebab apa? Sebab orang dulu buat. Dan ini boleh menggalakkan orang, menggemarkan orang, mendorong orang pergi ke masjid. Ni kata orang mengharuskan pula. Sebab apa masjid ni menarik? Tetapi orang-orang yang membantah, dia kata tak betul ni, tak boleh pakai lagu saat ni. Terutama apabila bercanggah dengan hadis Nabi SAW, tak beredar kan? Hias masjid. Dan dia kata ini termasuk di dalam bentuk berbangga-bangga ataupun megah-megah yang diharamkan, dan ini termasuk dalam alamat kiamat, dan ini perbuatan Yahudi dan Nasara. Adapun dakwaan mengatakan ulama salaf tidak bantah, itu tak boleh, kita tak boleh terima. Tidak bantah maka boleh, tak boleh. Kerana menghiasi masjid, comel masjid ini dibuat oleh pemerintah yang zalim, dan ulama mungkin mana pada ketika itu dia tidak menyatakan pendapat, tidak membantah kerana terdesak dalam keadaan ketakutan. Tetapi walau bagaimanapun
Bukan dengan rela, bukan dengan puas hati. Walau bagaimanapun ramai juga ulama-ulama yang bangkit membantah. Dakwaan bahawa ini bid'ah mustahsanah batilah, dan dakwaan bahawa ini menggalakkan orang pergi ke masjid tak betul juga. Bahasa Nabi tu orang boleh pergi ke masjid tu, penuh masjid tu, comel ke masjid ni. Mana tak betul juga. Itu dia kata intaha. Dia petik ni daripada Syaukani ni secara ringkas. Qultu, kata pengarang syarih kepada kitab Badlul Majhud. Apa ni Sunan Abi Daud ni, pengarang kitab Badlul Majhud. Dia pun marilah hak mazhab Hanafi dulu. Lepas pada tu dia pun petik pula kata-kata Hafiz Ibn Hajar. Kita nak terjemah ni sajalah. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata setengah ulama membenarkan yang ni buat kemah masjid, comel masjid ni tak apa, dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Sekiranya boleh tu, mana sekiranya kita lakukan itu dengan maksud untuk membesarkan masjid, dengan maksud untuk menghormati ataupun membesarkan masjid, memuliakan masjid, dengan maksud tu. Dan sekiranya ini tidak diambil, perbelanjaan ini tidak ambil daripada Baitul Mal, tidak diambil daripada Baitul Mal, yang ini sehingga hak-hak orang lain yang sepatutnya didahulukan tidak diberikan. Mana kalau tidak mengambil hak orang, tidak mengurangkan hak orang lain, tak apa. Fahahuna umur, dia kata ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, menyobek masjid dan mencomelkan masjid sekiranya sampai melalaikan orang-orang yang semaya dan mengganggu hati mereka, ini semua sepakat ulama mengatakan makruh. Semua sepakat mengatakan makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau binaan yang seperti itu dengan maksud untuk berbangga-bangga, untuk maksud menunjuk-nunjuk, dan untuk maksud supaya orang sebut bahawa masjid itu tak boleh lawan, masjid orang sekian-sekian buat, ini pun juga terlarang, makruh juga. Bahkan membina masjid itu dengan niat ni sendiri pun tak boleh dah. Jadi kita makruh yang dipakai di sini ada dua makna ni. Kalau dalam istilah ulama salaf dulu, makruh ni dia lebih banyak dengan makna dilarang, mamnu', haram. Paling tidak makruh tu maksudnya makruh tahrimi, dekat dengan haram. Ada juga digunakan dengan maksud makruh tanzihi, tapi tidak banyak di kalangan mutaqaddimin. Tapi di kalangan mutaakhirin kita tak boleh kata lagi setiap makruh tu lebih berat kepada tahrimi, tak boleh jadi tanzihi. Begitu. Dan kalau kata makruh tu dengan maksud makruh sungguh lah, kalau dalam istilah mutaakhirin, maksudnya kalau kita buat kalau kita buat tak dosa lah. Kalau kita buat, kalau kita tinggal boleh pahala. Tapi dalam istilah mutaqaddimin, makruh ni lebih banyak dengan makna dilarang. Kalau dengan niat tu saja, kalau tak comel pun tak boleh dah. Apatah lagi ni capur dua lah pula, berlapis lah pula, comel pula, hias pula. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, iaitu diperkukuhkan binaannya dan dibina dengan simin dan sebagainya yang mengemaskan binaan itu. Ini tidak makruh di sisi kita, kata Hafiz Ibn Hajar, tidak makruh pada guni ni. Dalilnya apa? Dalilnya tidak makruh kalau kita besar peluah masjid, kemah masjid, tak apa, tidak makruh. Dalilnya ialah hadis yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dari Uthman bin Affan. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu mithlahu fil jannah. Sesiapa yang membina kerana Allah masjid, Allah akan membina seumpamanya di dalam syurga nanti. Seumpamanya, maknanya kalau kita bina masjid itu maknanya biasalah, lagu tu juga kita akan dapat. Kalau kita bina masjid tu maka belanja banyak kerana kemah dia, comel dia, molek dia, lagu tu lah juga Tuhan akan balas. Sebab mithlahu,
Allah akan membina untuknya seumpamanya.